Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iqmal Arif bin Julahi bernombor metrik DB200007. So hari ini saya akan mereview sebuah filem yang bernama Tarikh Zamepar. So apa yang saya nak mereview di sini, saya nak review tentang proses pengajaran dan pembelajaran yang ada dalam filem ini. So filem ini telah diterbitkan pada tahun 2007 oleh Amir Khan. So filem ini mengisahkan tentang seorang budak yang mengalami disleksia. So masalah disleksia ni merupakan masalah tidak dapat membaca dan menulis dengan baik seperti kanak-kanak nombor yang lain. Sehinggalah hadirnya seorang guru yang bernama Cikgu Ramsyakar mengajar Ishan dengan menggunakan kaedah dia sendiri sehinggakan Ishan pandai membaca dan mengira. So bahkan Ishan memenangi pertandingan melukis di sekolah mereka. Begitulah ending cerita tersebut. So untuk pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang ada dalam filem ini adalah pendekatan elektik. Pendekatan ini menggunakan strategi berpusatkan guru, berpusatkan murid, berpusatkan bahan dan berpusatkan tugasan. So tujuan adalah untuk menghasilkan satu strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih seimbang. Contohnya yang kita dapat lihat, Cikgu Ramsyakar telah menyusun dan merangka banyak kaedah untuk mengajar Ishan membaca, mengira dan merangsang refleks Ishan. Perkara ini dapat menarik minat Ishan untuk belajar. Seterusnya adalah strategi pengajaran dan pembelajaran. So strategi yang saya dapat tengok dalam filem ini adalah pemusatan guru. Guru memainkan peranan di mana dalam menguasai dan mengawal segala aktiviti pembelajaran. Sebagai contohnya, Cikgu Ramsyakar telah menyuruh muridnya untuk melukis apa-apa saja yang mereka inginkan. So hal ini dapat memberi peluang dan kebebasan kepada murid untuk mencurahkan imajinasi mereka. Seterusnya adalah pemusatan bahan. So kaedah ini berkaitan penggunaan audiovisual dengan menggunakan projektor, televisyen dan bahan yang berkaitan. Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru dan bahan pengajaran ataupun dengan murid dengan bahan pengajaran. Seterusnya, menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani. Sebagai contohnya, Cikgu Ramsyah telah menyediakan pelbagai bahan untuk pembelajaran Ishan seperti penggunaan dekoder untuk membaca dan menggunakan tanah liat untuk membentuk sesuatu. Seterusnya adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran. So kaedah yang saya dapati dalam filem ini adalah kaedah demonstrasi. Merupakan satu teknik PDP yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasi cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. Sebagai contohnya, Cikgu Ramsyah mengajar Ishan mengenal huruf dengan menulis di atas pasir. Sebelum itu, Cikgu Ramsyah akan menunjukkan langkahnya terlebih dahulu, barulah Ishan mengikutinya. Seterusnya, teknik pengajaran dan pembelajaran. So teknik yang ada dalam filem ini adalah teknik bercerita. Teknik ini bertujuan menimbulkan minat murid untuk belajar. Hal ini dapat memupuk nilai-nilai murni dan memperkayakan pengalaman murid. Langkah persediaan untuk teknik ini adalah memilih cerita yang sesuai dengan tajuk yang dipelajari. Sebagai contohnya, Cikgu Ramsyah bercerita tentang tokoh-tokoh yang disegani yang mengalami masalah pembelajaran sama seperti Ishan. Di sini kita dapat lihat Ishan bertindak balas dan mula rasa teruja dengan Cikgu Ramsyah. Seterusnya adalah kita pergi pada karakter guru. So karakter guru dalam filem ni kita nampak penampilan Cikgu Ramsyah yang penuh dengan lembah lembut dan tidak mudah untuk menghukum. Cikgu Ramsyah tidak menghukum Ishan dengan kelemahan yang dia ada. Tidak seperti guru dan ibu bapa Ishan yang hanya menghukum Ishan tanpa hikmah yang dapat diambil oleh Ishan. Seterusnya adalah keprihatinan Cikgu Ramsyah. So keprihatinan dia, Cikgu Ramsyah ni mengkaji sendiri masalah yang dihadapi oleh Ishan. Beliau selalu melihat Ishan ni suka berdiam diri dalam kelas dan berseorangan. Selain itu, beliau sanggup bertemu pengetua untuk memberinya peluang untuk mengajar Ishan secara personal. Seterusnya adalah sifat pekerti Cikgu Ramsyah. Beliau sanggup untuk menempuhi perjalanan yang jauh semata-mata untuk memberitahu masalah yang dihadapi oleh Ishan kepada ibu bapanya. Dan akhir sekali adalah sifat profesional yang ada pada diri Cikgu Ramsyah, maafkan saya. Beliau tidak mudah untuk melenting dan membalas balik kutukan cikgu-cikgu yang lain tentang dirinya, malah beliau hanya tersenyum apabila cikgu-cikgu lain mengutuknya. So kesimpulannya, sebagai seorang bakal pendidik, sebaiknya kita mencintai kepribadian Cikgu Ramsyakar. Sekian, terima kasih. Check it out.